Assalamualaikum dan kembali lagi ke Izzat Review. So hari ini Izzat nak membahas tentang episod ke-11 Ultraman Decker. Tapi macam biasalah, sebelum Izzat mula bahas, pastikan korang dah tengok episod 11 ni di channel Suburaya, ok? Kita support diorang ni sebagai pencipta siri Ultraman Decker. Jadi teman-teman masa, sebelum kita bahas tu macam biasalah, kita ke intro dulu, ok? Episod ke-11 Ultraman Decker dibukakan dengan pasukan TPU yang sedang mengangkut Terrafacer ni untuk dibawa ke tempat percubaan. Tanpa mereka sedari, mereka ni telah pun diperhatikan oleh Gazette secara senyap-senyap. Kita berlanjut ke opening dan tajuk untuk episod hari ini adalah Machine God Deployed. Pertarungan yang singkat antara Gazette dan Terrafacer pun terjadi. Bagaimanapun Gazette melarikan diri selepas pertarungan tersebut. Kita kena pula dilanjutkanlah ke kawasan percubaan tersebut di mana Terrafacer telah pun berjaya mendarat dengan selamat. Profesor Asakage pun menerangkanlah yang itu adalah senjata baru milik Gazelle iaitu DG-001 ataupun yang lebih kita kenal sekarang ni sebagai Terrafacer. Kita kena pula berlanjutlah ke Nurse DC yang mana pada ketika itu Kapten Taiji Murahoshi telah pun meminta Sawa untuk menyelidik tentang raksasa yang muncul tu. Kau memaklumkan bahawa raksasa yang muncul tu adalah Gazette dan sebab utama dia datang ke situ tak diketahui. Kita kemudian pula berlanjut ke kawasan percubaan itu semula di mana di antara semua orang ni Asumi ni adalah antara orang yang paling teruja sekali melihat kemunculan Terrafacer. Sewaktu dia masih kecil dulu dia pernah melihat sebuah robot yang besar darat dekat kawasan tersebut. Robot yang dimaksudkan oleh Asumi itu tak lain tak bukan adalah King Joe yang membuat kemunculan dia di Universe Trigger sewaktu crossover antara Z dan Trigger berlaku. Dia mampu memaklumkan bahawa robot King Joe ni pun turut terdapat di dalam buku teks sewaktu mereka ni menjadi pelajar di TPU dululah. Asakage kemudian pun menerangkanlah bahawa berbeza dengan King Joe yang dikawal oleh manusia, Terrafacer ini dikawal sepenuhnya menggunakan AI. Asakage pun memaklumkan bahawa serangan raksasa yang terjadi secara tiba-tiba tu sedikit sebanyak membuatkan mereka ni terpaksa melakukan pemeriksaan semula sebelum pengujian terhadap Terrafacer ni dibuat sekali lagi. Kita kemudian pun diperlihatkanlah di mana sewaktu Gazette melarikan diri itu, sebuah taufan yang kecil telah pun muncul secara tiba-tiba. Tersebut telah pun dimaklumkan oleh Sawa kepada Kapten Taiji Murahoshi. Dan Taiji Murahoshi telah pun meminta Sawa untuk memaklumkan kepada trio kita ni untuk mengaktifkan kod 1. Kita kemudian pula berlanjutlah semula ke tempat percubaan tadi di mana Ryuma telah pun memaklumkan kepada Asumi dan juga Kirino ni tadi yang bahawa mereka akan mengaktifkan kod 1. Tapi Asumi ni punyalah lembabnya dia langsung tak tahu apa itu kod 1 walaupun dia dah jadi ahli Gazelle. Profesor Asakage menghentikan perdebatan antara Ryuma dan Asumi itu dan dia pun meminta kebenaran untuk menyambung semula penerangan dia. Asakage pun maklumkan bahawa Terrafacer sebelum ni telah pun dirancang untuk dicipta untuk mengalahkan gegasi kegelapan ataupun Giant of Darkness. Berkat bantuan Ultraman Trigger, perkara tersebut telah pun dibatalkan. Tapi projek Terrafacer ni dibangunkan semula kerana berlakunya serangan Sphere dan kemunculan Ultraman Decker. Dia pun menerangkanlah setiap struktur milik Terrafacer tu, yang mana Terrafacer ni menggunakan sejenis partikel sebagai tenaga iaitu TR particle. Dia pun menerangkan dekat bahagian tangan dia tu ada penyepit yang boleh memanjang macam King Joe dan juga dekat sebelah tangan dia tu pula ada sejenis meriam yang boleh menembak senjata dan satu lagi pula adalah TR Mega Buster yang mana TR Mega Buster ni mempunyai daya serangan yang cukup kuat yang mana dia boleh membunuh raksasa dengan satu serangan sahaja. Dan pada ketika itu seorang ahli TPU telah pun bertemu dengan Dr. Asakage ni dan memaklumkan bahawa Terrafacer tu telah pun bersedia untuk diuji semula. Balik semula ke Nurse DC, Sawa mendapati bahawa terdapat satu signature harbor yang terdapat di tengah taufan kecil tu dan Kapten Taiji Murahoshi terus memaklumkan kepada Sawa untuk memaklumkan kepada Asumi untuk mengaktifkan kod 4. Pada ketika itu Taiji Murahoshi ni pun berteori yang bahawa yang raksasa tu muncul kerana ingin menyerang Terrafacer. Daripada teori Taiji Murahoshi ni tadi, dia kata serangan raksasa yang berlaku secara 2 kali ni orang kata bukanlah secara kebetulan sahaja, tapi dia kata raksasa ni ada tujuan kenapa dia orang ni menyerang. Samalah macam Gomora dengan Death Drago pada episod 2 dengan 3 tu yang menyerang kerana takut dengan Sphere. Raksasa yang muncul tu pun menyerang kerana menganggap Terrafacer ni sebagai satu ancaman. Keadaan awan mula menjadi mendung dan cuaca mula menjadi tak stabil lah. Ryuma mengarahkan Kirino untuk menghubungi Nurse DC, tapi malangnya isyarat terganggu dan sewaktu itu mereka semua telah bersiap sedia untuk menyerang raksasa tersebut. Tapi bagaimanapun Profesor Asakage menyatakan ini adalah waktu yang paling tepat untuk menguji Terrafacer. Terrafacer pun telah pun diaktifkan dan berlakulah pertarungan antara Terrafacer dengan raksasa tersebut. Raksasa yang muncul tu adalah Rai Basic
Terafesa, iaitu varian Besa lah. Dan berbeza dengan Besa yang sebelum ni, dia mempunyai kekuatan petir. Berlakulah pertarungan antara Terafesa dan juga Rai-Besa tu. Namun disebabkan AI milik Terafesa ni tidak mempunyai pengalaman dalam bertarung, Terafesa telah pun ditewaskan apabila core sistem dia telah perosak akibat terkena serangan raksasa tadi. Rai-Besa kemudian pun melarikan diri. Lihatkan Rai-Besa yang dah melarikan diri tadi, Asumi, Ichika dan juga Ryumon beserta dengan Profesor Asakage ni merasakan bahawa raksasa tersebut telah pun mencapai objektif dia dan meninggalkan tempat tersebut. Namun mereka silap, sebenarnya raksasa tu masih lagi ada. Setakat yang besar je, malahan raksasa yang kecil pun ada juga dekat kawasan tu. Dan mereka ni sedang bersiap sedia untuk melakukan serangan sekali lagi sekiranya Terafesa tu bangkit. Lihatkan kepada keadaan itu, mereka ni pun mulalah mencari cara untuk mengalahkan raksasa tersebut. Dan pada ketika itu, Hanijiro menyatakan bahawa mereka tak mungkin akan menang kerana AI milik Terafesa tu tidak mempunyai pengalaman dalam bertarung. Dan pada ketika itu, mereka pun mempunyai sebuah rancangan untuk menggantikan AI milik Terafesa tersebut. Asumi, Ichika, Ryumon dan juga Asakage pun telah pun bersiap sedia untuk membawa Hanjiro kepada Terafesa. Tapi tugas untuk membawa Hanjiro ke Terafesa tu bukanlah satu tugas yang mudah, sebab sewaktu mereka dalam perjalanan ke sana tu, Hinabesa yang merupakan versi kecil Rai-Besa telah pun turun dan menyerang mereka semua. Melihatkan keadaan itu, Asumi ini pun tak dapatlah mencari jalan keluar untuk membawa Hanjiro dengan selamat. Jadi dia pun melemparkanlah Hanjiro kepada Ryumon. Ryumon pula melemparkan kepada Ichika dan Ichika pula melemparkan kepada Dr. Asakage. Asumi telah pun secara tidak sengaja telah pun ditangkap oleh salah satu Hinabesa. Hinabesa kemudiannya pun membawa Asumi ke udara. Daripada ketika itu, Asumi pun berubahlah menjadi Ultraman Deca Flash Type. Tapi yang kelakarnya dekat sini adalah sewaktu Asumi berubah menjadi Ultraman Deca Flash Type, kita diperlihatkan dengan sound effect Ultraman Deca yang macam seolah-olah dia dah bertukar menjadi besar. Secara perlahan dia pun menunjukkan yang sebenarnya Ultraman Deca tu tak bertukar besar mana pun, dia hanya bertukar saiz manusia je. Yang kelakarnya, Ichika dan juga Ryumon pun terkejut melihat saiz Ultraman yang sebesar manusia itu. Ultraman Deca pun cubalah berinteraksi dengan mereka berdua, tapi disebabkan dia Ultraman dan tak mampu bercakap, dia hanya boleh menggunakan bahasa isyarat. Dan begitu juga dia mengeluarkan suara dia, iaitu macam syah 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 syah. Dan mereka ni cubalah meneka dengan baik. Tapi muncullah Hanjiro berada kat situ dan dia pun menyatakan apa yang Ultraman Deca cuba maksudkan adalah mereka ni dah pun menyelamatkan Asumi tu tadi. Dan Ichika pun tanyalah, jadi maknanya awak dah menyelamatkan kawan kami dan awak akan berjuang bersama dengan kami. Ultraman Deca pun memberikanlah satu tanda yang cukup ikonik dekat dalam siri Ultraman Dyna, iaitu tanda jari bagus tu. Hinabesa pun mulalah turun. Ultraman Deca pun mengarahkan Select untuk pergi membawa Hanjiro kepada Terafesa, sementara dia pula akan menguruskan Hinabesa tu tadi. Asakage, Ichika dan Ryumon pun melanjutkanlah misi mereka ni untuk pergi ke arah Terafesa tu. Dan sewaktu mereka dalam perjalanan ke situ, Ultraman Deca pun menguruskanlah Hinabesa. Tapi Ultraman Deca ni menghadapi kesulitan kerana Hinabesa ni terlalu ramai dan juga terlalu kuat untuk dia seorang je handle. Asakage telah pun meminta Ryumon dan Ichika kembali untuk membantu Ultraman Deca. Ultraman Deca dan Ichika dan juga Ryumon pun bekerjasamalah untuk menentang Hinabesa. Dan sewaktu Asakage nak sampai tu, tiba-tiba Hinabesa muncul pula dekat depan dia. Ultraman Deca pun berubahlah menjadi Ultraman Deca Miracle Type dan dia pun membuatlah sebuah portal yang membolehkan Asakage dan juga Hanjiro ni masuk terus ke dalam Terafesa. Dan pada ketika itu, Asakage pun segeralah menukarkan sistem AI itu dengan Hanjiro ni tadi. Ultraman Deca dan Ichika dan juga Ryumon pun kerjasamalah dalam menentang Hinabesa. Banyak jugalah Hinabesa yang berjaya mereka tewaskan. Dan akhirnya Asakage telah pun berjaya menukarkan AI Terafesa tu kepada Hanjiro ni. Terafesa pun diaktifkanlah sekali lagi dan Rai-Besa yang mengetahui benda tersebut pun turun ke bawah dan berlakulah pertarungan kali kedua antara Terafesa dan Rai-Besa. Berbeza dengan pertarungan yang pertama tadi yang mana Terafesa mengalami kesulitan, tapi untuk pertarungan kali kedua ni Terafesa berjaya mengimbangi kekuatan Rai-Besa. Selepas mereka ni bertarung dekat tanah, mereka pun bertarunglah pula ke udara. Dan sewaktu pertarungan di udara tu, mereka ni pun menggunakanlah pelbagai kebolehan diberitahu oleh Dr. Asakage ni tadi. Rai-Besa pun berjaya ditewaskan. Tapi belum sempat dia nak gunakan TR Mega Buster untuk menghabiskan Rai-Besa tu, tiba-tiba
Hanejiro ni secara tak sengaja overheat, dan itu menyebabkan Terra Phaser ni mati seketika. Ultraman Decker yang melihat tu pun menuju ke arah Terra Phaser, dan dia pun berubahlah menjadi saiz gergasi dia. Dia pun menggunakanlah Ultra Dual Sword Decker Mode. Asumi pun menggunakanlah ketiga-tiga card form milik Ultraman Decker, iaitu Decker Flash, Decker Strong dan juga Decker Miracle. Dan nama serangan dia adalah Dual Triple Decker Scrum. Dan buat pertama kalinya Ultra Dual Sword pun berguna dalam mengalahkan raksasa. Sebab macam beberapa episod sebelum ni kita nampak Ultraman Decker ni menggunakan Ultra Dual Sword tu sebagai senjata untuk melibas dan mencederakan musuh dia je. Tak ada satu pun dia berjaya membunuh raksasa tu. Tapi kali ni Ultraman Decker berjaya membunuh Rai Besa, dan pertarungan pun berakhir, dan cuaca yang tadinya mendung akhirnya pun berubahlah menjadi cerah. Pasukan TPO pun mulalah mengemas-ngemas tempat pengujian tadi. Asumi pun telah pun dirawat oleh Ichika, dan pada ketika itu Rimon dan Ichika ni pun bertanyalah macam mana Asumi itu boleh cedera sampai macam tu sekali. Apa yang dilakukan oleh mereka ni dilihat oleh Dr. Asakagi. Asumi pun segeralah memanggil Dr. Asakagi. Asakagi pun menuju ke arah mereka, dan episod pun habis. Macam biasalah, lepas kita dah breakdown episod kali ni, kita review pula, okey? Okey, apa yang tak suka pasal episod kali ni? Yang pertama tu adalah dari segi pacing. Pacing dia okey, memang stabil. Pacing dia tak terasa laju, tak terasa terburu-buru. Pacing dia bergerak dengan sangat okey. Pertarungan dia pun best. Diorang pun sekali waktu pertarungan di udara tu lah. Dan bila Izzat tengok pertarungan di udara tu, memang Izzat rasa terpukau lah. Pertarungan antara Ultraman Decker dalam bentuk saiz human form menentang Hina Besa pun best. Sebab dah lama tak ada, tapi sekarang dia orang munculkan balik. Satu lagi Izzat suka adalah daripada dia punya elemen komedi lah. Elemen komedi dia memang best. Terutama sekali sewaktu Hanejiro ni merungut, sewaktu dia ni dicampak-campak oleh Ichika, oleh Ryumon dan juga oleh Asumi, dan juga akhir sekali tu Asakage tu lah. Episod kali ni pun memang best. Izzat sangat suka episod kali ni. Bila Izzat tengok episod kali ni, sikit sebanyak membuatkan Izzat rasa macam tertanya-tanya. Tanya lepas ni Suburaya mungkin boleh berhenti buat siri Ultraman kot. Mungkin Izzat rasa diorang ni lepas ni patut buat spin-off yang lebih mengetengahkan pertarungan mecha dengan kaiju. Sebab kita tahu sebelum ni Suburaya ada mengeluarkan anime mecha macam Dynazenon, Gridman, even Tokusatsu pun ada, iaitu Gridman The Hyper Agent. Tapi Izzat rasa macam Izzat nak tengok lagi lah macam cerita macam Gridman tu. Izzat rasa itu sajalah video kita untuk hari ini, yang mana Izzat membahas dan juga Izzat melakukan review tentang Ultraman Decker episod yang ke-11. Kalau korang dah tengok Ultraman Decker episod yang ke-11 ni, apa pendapat korang? Jangan lupa tinggalkan komen kat bawah, okey? Jangan lupa like, share dan subscribe ke channel Izzat untuk kita bangunkan lagi channel ni, okey? Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan bye. Shut